Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pagi ni kita buat kuliah subuh istimewa sikit. Kita guna dua bahan ya. Yang pertama buku, yang kedua Quran. Kalau tuan-tuan ada telefon Quran, buka telefon. Kita mula dengan Quran dulu, nanti baru kita pergi ke buku. Mari mendirikan solat. Kita ke surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Kalau ada terjemahan lagi bagus. Al-Furqan, terus ke ayat 28. Muka surat 362. Nanti kalau ada soalan-soalan solat tu, jangan hantar WhatsApp ke telefon Ustaz ya. Ustaz tak bawa telefon dalam masjid ni, telefon dalam kereta. Hantar WhatsApp ke urus dia. Jarang bawa telefon masuk masjid ni. Tapi tuan-tuan kena bawa lah, sebab ada Quran dalam telefon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca tuan-tuan ramai-ramai. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ayat 28. Betul lah 28. Ayat 29, ayat 30. Naik atas 27. Sorry 27. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Kalau wakaf situ yadai itu kan tak boleh pendek kan, dia kena slow landing kan, yadai. Apa hukum tajwid dia tuan-tuan? Siapa boleh jawab tahniah? Maksudnya kalau pergi ke kubur tenang sikit lah. Siapa tak boleh jawab, takziah. Kalau pergi kubur bahaya tu. Sebab apa hukum mengetahui hukum bacaan tu? Wajib ke sunat? Wajib. Madlin. Sebab tu tak boleh koreh tu. Ala yadai. Tak boleh. Dia kena lembut je. Ala yadai. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Tuan-tuan sambung terus. 1, 2, 3.
qad adallani 'anidh dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sadaqallahul azim. 3 ayat 27 8 90. Okey. Tengok makna dia tuan-tuan. Maknanya apa makna ayat kita baca pagi ni? Wa yauma itu dipanggil dalam bahasa Arab zaraf. Zaraf maksudnya hari. Sebab dia terus yauma, dia bukan yaumun. Kalau isim yaumun ni geng bahasa Arab, geng bagus geng kelas bahasa Arab. Kalau ismun dia akan jadi yaumun. Kalau zaraf maksudnya tahta, fauqa, yauma. Ya'addu tu maksudnya menggigit. Menggigit. Dia baca Quran kalau cantik macam tu lah, yang kita tahu makna dia. Az-zalim tu orang yang zalim dirinya sendiri. Bukannya orang zalim rampas barang orang, ketuk orang, bunuh orang, tak. Orang yang zalim dirinya sendiri, sebagaimana kita berdoa Rabbana zalamna anfusana. Kami zalim diri kami. Zalim ala yadai. Ala tu ke atas, tapi tak boleh nak pisah lah tu, dia kena sekali. Ala yadai tu maksudnya dia menggigit apa tuan-tuan? Orang zalim diri ni nanti di akhirat dia gigit apa? Dia sebut tangan. Ini namanya ilmu balaghah. Majazi. Dia sebut semua tapi maksudnya sebahagian. Macam kita kata kat orang, saya tampar dia tu. Saya tampar dia. Kita tak tampar semua badan dia. Dia tu kan semua badan. Yang kita tampar tempeleng tu pipi je. Jadi sebut tangan tapi yang dimasukkan jari. Sebut tangan tapi yang dimasukkan jari. Ini ada dalam bahasa Melayu, menggigit jari ni. Bisnes dengan partner dia dapat untung 1 juta, partner dia bawa lagi. Yang kena tipu ni maksudnya dia rugi, dia menyesal. Tu ada bahasa Melayu. Dia kadang-kadang ada bahasa Melayu boleh bantu faham Quran. Jadi pada hari akhirat nanti orang zalim diri ini menggigit jari, menyesal kerugian di dalam neraka. Baik, yaqulu, sambil menyesal di dalam neraka itu dia berkata, ya laitani, ish alangkah baiknya. Macam itulah terjemahan bahasa Melayu kita. Alangkah baiknya kalau apa melenting nak. Kalau ittakhadtu tu maksudnya mengambil ataupun mengikut. Ma'a tu bersama, ar-rasul tu rasul. Ini sempena kita di Malaysia ni hangat menyambut Maulidur Rasul. Ni pagi ni saya nak ingatkan lah, Rasul ni tak pernah minta kita buat spanduk, tak pernah kita minta kita puji-puji dia, tak pernah tu. Tapi nak tunjuk ayat hari ni apa yang Rasul minta kat kita, tapi ramai yang tak buat. Baik. Alangkah baiknya kalau kat dunia dulu aku mengikut bersama Rasul. Ma'ar Rasul tu bersama Rasul, sabila tu jalan. Kalau orang Melayu Ustaz, dia akan buat, kalau orang Melayu belajar bahasa Arab, dia akan buat ni, ya laitani takhadtu sabilan ma'ar Rasul. Tu kalau orang Melayu buat ayat Arab lah. Alangkah baiknya kalau aku mengikut jalan bersama Rasul. Tapi sebab Quran ni dia bahasa Arab ni tu memang paling cantik lah. Sampai ahli syair Arab tak boleh nak tanding. Cuba tuan-tuan tengok satu muka surat tu, ujung-ujung ayat, rima dia sama tak?
A A A A. Ya, sebab tu antara surah yang takkan jemu kita baca. Kalau ustaz kita baca satu muka surat dalam solat, kita marah. Ya. Sebab sedap, nyaman dia punya bentuk susunan ayat. Ya, itu dengan syarat dia apa tuan-tuan? Dengan syaratnya kita tahu laras bahasa Al-Quran. Jadi geng bahasa Arab bersungguh belajar. Ya, bersungguh belajar bahasa Arab tu supaya nanti tahulah sikit-sikit. Ni nak kempen sikit lah ni. Siapa belum join lagi, dipersilakan join hari Sabtu. Hari Sabtu cantik. Ya, saya memang menggalakkan tuan-tuan kenal-kenal sikit bahasa Arab. Tapi jangan belajar bahasa Arab untuk bercakap Arab. Tak payah, tuan-tuan dah dewasa dah, tak lama lagi. Entah bila-bila kita nak masuk kubur ni kan. Belajar bahasa Arab untuk faham Quran, untuk faham bacaan dalam solat, cukup. Jadi objektifnya letak itulah. Baik tuan-tuan. Jadi dia apa dia kata tuan-tuan, sambil menggigit jari menyesal dalam neraka, alangkah baiknya kat dunia dulu aku ikut jalan bersama Rasul. Jadi sabilan tu tuan-tuan, jalan bersama Rasul tu apa agak-agak? Agak-agak apa? Keseluruhan surah Al-Furqan ini dia punya fokus ialah Al-Quran. Sebab itu dimulakan dengan Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Tuhan yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan tu Al-Quran, supaya Nabi SAW gunakan Quran ini untuk memberi peringatan kepada al-alamin, sekalian alam. The question is, adakah kita telah tahu amaran-amaran Al-Quran? Adakah kita telah pelajari peringatan-peringatan Al-Quran? Itu soalan kena jawab. Takut nanti kita boleh marhaban, kita boleh berqasidah, kita boleh bernasyid-nasyid, tapi Quran kita tak tahu. Ini bahaya Ustaz, yang kita nak selamatkan bangsa kita ni. Tuan-tuan nak marhaban tu teruskan lah kan. Tuan-tuan nak berzanji tu abtadiul imla bismiddatil aliyah, teruskan lah. Tapi faham makna. Kalau lengok Arab je tak pakai, sebab itu tak ada mukjizat, itu karangan orang. Kalau Quran tak tahu makna pun boleh pahala kan, sebab dia mukjizat. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Apa jawab tuan-tuan? Orang Melayu jawab Allah, Allah, dia kata. Sebab dia tak kerti kan. Bila kita terjemahkan, tuan-tuan dengar balik. Syurga dan nikmat-nikmatnya menunggu bagi orang yang mengucap salawat, salam dan mendoakan berkat bagi Nabi. Apa jawab dia? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu jawapan dia. Jadi kalau yang nasyid-nasyid, qasidah-qasidah ni, bait-bait ni, syair-syair tu kena faham mana. Kalau tak, dia zero. Quran tak faham mana pun okey, mukjizat dapat pahala. Okey, baik. Tuan-tuan tengok ayat balik. Jadi sabila tu tuan-tuan adalah Al-Quran. Sabila tu Al-Quran. Jadi siapa yang puji Nabi Muhammad SAW tapi hidupnya jauh daripada Al-Quran. Quran kata apa? Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Tuan-tuan okey, boleh follow tak tu? Boleh faham tak? Kan, katakan kepada orang beriman perempuan, tundukkan pandangan, jangan duk tengok lelaki-lelaki handsome macam tu tundukkan pandangan dan jagalah kemaluan, jangan berzina. Tapi masyarakat kita dalam hangat sambut Maulid Rasul, baru semalam bayi dalam tong sampah. Ini yang saya nak bincang hari ni.
dalam hangat menyebut pada Rasul. Kadang-kadang ahli masjid kita, anak dia pakai sulajin ketat, nampak peha dia tu, nampak bentuk peha dia, nampak bentuk punggungnya. Quran larang. Quran ingatkan larang, dilarang. Ada yang pakai tudung belit kat leher ataupun sebelah ya tudung kat dada, sebelah lagi dada dia nampak kan ya. Ada yang nampak belah dada dia ni baju. Sedangkan Quran kata wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan tariklah, labuhkanlah tutup kepala ke bawah dada. Itu peringatan Al-Quran, tapi masyarakat kita tak hirau. Tapi dikata dia cinta Rasul. Rasul tak suruh ta'assub pada tubuh badan Rasul. Rasul suruh kepada Al-Quran. Sebab sabilan tu, jalan bersama Rasul, bukannya peluk Nabi. Ya, jalan bersama Rasul maksudnya apa? Al-Quran. Can understand kan? What I try to tell you this morning lah. Ya, boleh faham ya? Jom tengok berikut ayatnya. Ya wailata. Ini tuan-tuan baca dalam Yasin ni kan. Apa bunyinya? Wa qalu ya wailata man ba'athana mim marqadina hadza. Jangan terus, kena saktahkan marqadina tu, sebab hadza tu makna dia lain ya. Bila faham makna insya-Allah boleh. Apa maksud ya wailata tuan-tuan? Laknat ke atas diri sendiri, itu makna dia. Celakalah aku. Kalau bahasa budak tepi jalannya, mampuslah aku kali ni, macam tu ya, habislah aku kali ni. Itu ya wailata. Laitani, dah dua kali ulang tu laitani tu. Atas tadi kan ada laitani, ni laitani. Dalam Quran tuan-tuan, perkataannya banyak berulang. Maksudnya nak faham Quran ni tak susah. Sebab Quran tu kataannya ya laitani je entah berapa puluh kali berulang di dalam Quran. Kafaru amanu alladzina, berlama berulang dalam Quran. Tapi yang peliknya orang susah nak faham. Mengapa Senang jawapannya, we never force our effort to understand. We never, not sometime, never force our effort. Like we force our effort to understand English, kan boleh faham, novel pun boleh faham, surat khabar pun boleh faham dalam bahasa Inggeris. Al-Quran itu muhasabah lah ya. Baik, terus lagi tuan-tuan. Ya wailata, celakalah aku, habislah aku kali ini. Laitani, alangkah baiknya sekiranya kat dunia dulu. Lam attakhid, lam tu tidak, attakhid tu mengambil, menjadikan fulanan, si fulan sebagai khalila, sebagai teman karib yang aku dampingi, yang telah menghabiskan masa aku, yang telah menghabiskan tenaga aku. Jadi dia menyesal apa tuan-tuan? Dia menyesal berkawan rapat dengan si fulan waktu kat dunia. Jadi orang perempuan tengok fulan tu, janganlah guna fulan untuk mengumpat. Si fulan tu kan, fulan ni kalimah Quran. Jadi dia menyesal berkawan rapat dengan si fulan waktu di dunia. Mengapa dia menyesal berkawan dengan si fulan ni tuan-tuan waktu kat dunia? Jawapannya ayat berikut. Laqad, sesungguhnya, bukan main-main tu. Ada penekanan. Laqad adalla tu telah menyesatkan, ni tu aku. Adalla tu dia telah menyesatkan, ni tu aku. Jadi si fulan tadi telah menyesatkan aku. Aku ni tuan-tuan, kalau dalam sebab turun ayat, namanya Uqbah. Namanya, nama orang tu, aku tu namanya Uqbah. Fulan tu namanya Ubay atau Umayyah bin Khalaf, dua adik-beradik. Itu sebab turun ayat lah. Tapi kita nak pengajaran ayat hari ni, bukan nak menghafal sejarah ayat. Kita nak pengajaran ayat. Okey. Baik, jadi ringkas ialah cerita sebab turun ayat tu. Baik, dia iaitu si fulan tadi telah menyesatkan aku. An itu dari ad-dzikri, itu apa terjemahan dia tuan-tuan?
Kalau ada makna perkata, tengok tepi. Terjemahan kalimah per kamusnya peringatan, tetapi maksudnya ialah Al-Quran. Kerana kalau tuan-tuan tengok surah Al-Hijr ayat 7, kata silap saya, inna nahnu nazzalna dzikra. Quran ini Allah namakan, sesungguhnya kami menurunkan adzikra. Allah namakan Quran ni adzikr. Sebagaimana solat Allah namakan adzikri, wa la dzikrullahi akbar, aqimis salata li dzikri. Jadi zikir dalam Quran sama ada maknanya solat ataupun maknanya Al-Quran. Benda tu ni kalau ada orang daripada rumah nak tanya soalan dia, dia tulis sini. Dia tulis sini lah. Canggih. Jadi tuan-tuan di rumah yang ikuti, kalau ada soalan boleh tulis pada ni Facebook Zoom. Zoom. Canggih tu. Aku tak reti bab-bab ni. Hari Rabu, hari Khamis baru ni kaki tangan JAIS, Jabatan Agama Islam, nak belajar solat. Ada 115 orang macam tu lah. Dia ajak online 2 hari Ustaz. Maksudnya 2 jam 5 slot, 2 kali 5 10 jam macam tu lah nak belajar solat online. Macam mana nak ngajar solat online? Bukannya orang di rumah tu tak pandai, tak, masalah kita tak pandai teknologi ni. Jadi nak tak nak bincang-bincang tak apa. Saya pergi ke Sabak Bernam, ke Ildas sana tu, penganjur ni, urus dia ni, siapkan semua alat macam ni lah. Disiapkan ni, entah berapa kamera dia, 5 ke 6 tu, dia punya skrin. Saya cakap je, kamu uruskan teknologi, sebab kita tak erti teknologi. Apa tuan-tuan, 2 hari tuan-tuan straight, pagi 8 sampai 5 belajar solat. Alhamdulillah, kawan-kawan kita pentadbir sudah nampak. Untuk basmi rasuah, salah guna kuasa, macam-macam ni, solat itulah dia punya tonggaknya. Jadi tuan-tuan, kalau ada ketua-ketua jabatan sini, ada syarikat-syarikat, bimbinglah kaki tangan kita dengan solat. Panggil ustaz-ustaz kita ni untuk bimbing. Settle solat, settle semua dia. Kalau solat rukun sunat tak reti, makna apa baca pun tak reti, nanti banyak masalah tu. Baik, terus Quran. Sesungguhnya dia, si fulan itu telah menyesatkan aku daripada Al-Quran. Jadi tuan-tuan, ba'da tu setelah ba'dal maghrib, ba'diyah kan 2 rakaat selepas kan, ba'da kita dah guna dah tu. Cuma masa baca Quran tak perasan. Ba'da tu setelah Ja'ani. Itu dia, tatkala ja'ani tu datang, ja'a tu dia datang, iaitu adzikri tadi. Quran tu datang, ni tu kepada aku. Jadi dia menyesal tuan-tuan, sambil gigit jari dalam neraka. Alangkah baiknya kat dunia dulu aku tidak bertemankan si fulan, kerana dia telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menyesatkan aku daripada Al-Quran. Ini realiti tuan-tuan. Berapa ramai umat Melayu yang hanya kenal Quran bila umur 56 ataupun 61? Ramai tak? Umur 18 tak kenal, umur 24 tak kenal, umur 32 tak kenal, 38 tak kenal, 47 tak kenal. Itu maksud telah disesatkan. Siapa yang menyebutkan kita? Siapa yang telah membawa kita jauh daripada Al-Quran? Tak lain tak bukan, sepatutnya lepas Isyak kita gunakan untuk Al-Quran. Itu saranan ulama-ulama dulu-dulu. Tapi lepas Isyak kita gunakan untuk bola. Jadi siapa si fulan yang telah menjauhkan kita daripada Al-Quran? Sepatutnya keluarga kita, anak kita, cucu kita lepas Isyak dengan atuk dan ayah dan baca Quran. Sebagaimana kita kat kampung dulu, lepas maghrib sampai lepas Isyak, apa bunyi kat kampung dulu tuan-tuan?
Ada bunyi gol, ada tu. Tak ada. Kita lalu depan rumah, kita pergi masjid, ngaji Quran kat masjid. Bila balik tu lalu rumah makcik, kan dulu kan mana ada reserve jalan rumah kampung dulu. Kita lalu depan tengah orang kan. Dengar makcik mengaji, anak perempuan mengaji daripada atas rumah. Cerita tahun 60-an dulu. Orang kampung dulu rapat dengan Quran. Kalau orang Johor tak reti baca Quran, menikah pun tak boleh. Sebelum akad nikah dia kena baca Quran. Rasanya sampai sekarang, sebab saya menikah dengan orang Johor, dia tak kenal kita ustaz, jadi baca Quran 2 muka surat. Kita pun taranum lah ustaz. Riwayat Hafs gitu. Wih, sadap kau baca Quran ni, kau kerja apa? Kita pun cakap lah, saya ni ustaz ngajar surah masjid ni. Tahu tadi tak payah baca kata. Dan masyarakat dulu rapat dengan Quran, sekalipun they never know the meaning, never mind, because at that time tak ada resources, tak ada sumber untuk difaham makna. Mana ada Quran terjemahan zaman dulu? Maksudnya kalau orang tu tak faham, Allah tanya, ngapa kau tak faham? Dia boleh jawab, ulama-ulama kami dulu tak sediakan pun panduan untuk faham Quran. Jadi ulama yang sangkut, orang-orang alim yang sangkut, orang awam tak sangkut zaman dulu. Jadi poin dia ialah orang dulu baca Quran. Betul tak? Tuan-tuan dulu, tuan-tuan dewasa duduk kampung kan bawa apa? Kami bawa pelita tutup dengan daun kayu yang lebar tu, supaya dia jangan padam. Pergi surau, pergi masjid ngaji Quran. Sekarang ada macam tu. Lepas maghrib apa isi rumah sekarang? Drama Korea. Lepas isyak apa isi rumah sekarang? Drama Melayu. Jadi siapa si fulan yang telah melencongkan jauh bangsa kita daripada Al-Quran? Yang ni tak pernah dibincang, tapi Quran sebut dia telah bersungguh-sungguh menyesatkan aku daripada Al-Quran. Kalau kita teliti macam ni lah gaya makna-makna Quran 27 tahun dulu di masjid, kita pun dah datang masjid masa tu, maghrib ataupun subuh kita buat macam ni acara kan, sejam setengah kita tengok mana-mana Al-Quran. Agak-agak bila imam baca sekarang ni kita dah faham ke belum tuan-tuan? Kalau kita buat macam ni acara, dah faham, tapi mengapa tak buat? Sampai ke imam baca Al-Qari'ah wal 'adiyati dhabha li'ila fi Quraisy, we nothing, understand nothing. Kita hanya sedap sebab suaranya, bukan sedap kerana makna Quran. Jadi ada tak pihak tuan-tuan yang sungguh-sungguh laqad, yang sungguh-sungguh berusaha nak jauhkan daripada kita daripada Al-Quran? Ada tak tuan-tuan? Menurut Al-Quran ni wahyu Allah, ada tak? Ada. Jadi ramai tak si fulan ni? Terus terang saya sebut, pengarah-pengarah filem, pengarah-pengarah drama, pengurus-pengurus bola, sukan-sukan macam-macam ni, semua ni tuan-tuan telah adalla. Bukan ni tetapi na. Dia telah menyesatkan, melencongkan kita daripada Al-Quran. Sampai walaupun umur dah 69 kita tanya, ya dai, tak tahu hukum tajwidnya. Ada ke tak ada macam tu? Belum tanya lagi apa itu idgham mutaqaribaini, apa itu idgham mutajanisaini, apa itu idgham mutamathilaini. Ramai yang ternganga tuan-tuan, tak boleh jawab. Ni jadi ustaz, saya bila hangat sahabat-sahabat kita menyambut Maulid Rasul ni, kita tak pernah halang. Elok kita ingat kepada Rasul, tapi ada benda lagi penting yang diabai, yang dibawa oleh Rasul, yang diperjuang oleh Rasul, yang berdarah buku lali Rasul. Buku lali Rasul bukan berdarah kerana nak tunjuk handsome, tak, kerana menyampaikan Al-Quran. Gigi taring Rasul tu diketuk dengan busa panah, patah di dalam telaga buta yang dah tak ada air tu masa perang Uhud.
Bukan kerana Rasul nak pertahankan jubah ataupun selipar dia, tetapi kerana nak menyampaikan Al-Quran. Jadi bila orang sekarang puji Rasul tetapi Al-Quran diabaikan, saya tak pernah gembira. Sebab intipati Rasul tu sendiri, Muhammad bin Abdullah dinamakan Rasul kerana Quran turun pada baginda. Kan, Rasul tu. Mengapa dia digelar Rasul? Kerana Quran turun pada baginda, kerana Quran, bukan kerana tubuh badan itu. Maknanya tak berlakulah ni, nak bagi faham. Kalau Quran Rasul, Quran turun kepada Abu Bakar, Muhammad tidak digelar Rasul. Sebab itu orang Mekah sebelum 39 tahun umur ke bawah, orang Mekah sanjung Muhammad bin Abdullah Al-Amin, Al-Amin. Nak letakkan Hajar Aswad, Muhammad bin Abdullah yang meletakkan. Semua orang Mekah puji dia. Tapi bila menyampaikan Quran, boikot 3 tahun sampai makan rebus kulit kayu. Jadi Rasul itu intipatinya apa, tuan-tuan? Al-Quran. Tiba-tiba Al-Quran ini dengan ada sifulan ramai itu, Thailand orang putih tak jajah, atas Filipina orang putih, Filipina bagi atas, orang putih tak jajah. Perancis, Spanyol ke Perancis? Spanyol tak jajah. Vietnam tak jajah. Burma masuk. Sekarang ni Myanmar kan masuk. India tak jajah, tapi bahagian yang Kashmir belah sini dijajah. Mesir dijajah, Algeria dijajah. Mengapa semua negara Islam dijajah sedangkan negara kafir tak dijajah? Jawapannya kerana Quran. Manakah sekecil-kecil tu sanggup daripada Portugis tu datang? Kecil ya Melaka tu, apa kejadahnya? Sebab Quran ada kat situ. Itu cerita si fulan. Tapi kita tak sedar. Setelah perangai bangsa yang dijajah tu hampir sama dengan dia, pandai minum arak kan. Sekarang ni kecoh timah kan. Dah lama dah arak ni, tuan-tuan. Baru nak kecoh je. Itu pun kadang ada isu kumpulan-kumpulan juga. Bukan semangat nak perang arak tu sangat. Setelah yang dijajah tu buang Quran, tak reti apa. Ustaz pernah jumpa umur 73. Bila Ustaz kita bicara ayat ini, bila dah habis ni, dia datang peluk kita, nangis-nangis. Dia kata umur dia 73, memang dia tak pandai baca Quran. Di masjid di Bangi lah. Jadi kita kata tak apa tuan, umur ada lagi, boleh belajar. Dia kata kat mana saya nak belajar Ustaz? Tuan duduk mana? Duduk selatan jauh. Habis datang sini subuh ni ada apa ni? Dia kata ziarah anak baru bersalin di Hospital Az-Zahra kat depan masjid. Kata kalau tuan sanggup datang sini, duduk sini, cari homestay, saya carikan yang mengajar. Boleh Ustaz, saya setuju. Jadi minggu depannya urus Ustaz, sebelum kita mula belajar, jom kita makan sama-sama, boleh kita borak-borak sikit. Saya kata okey lah, boleh, saya tunggu kat office. Dia datang kat office, lepas tu telefon, Ustaz saya kat bawah. Ustaz pun turun. Rasanya tak ada kereta yang besar daripada kereta yang dia bawa tu lah. Bila saya datang tu, pemandu dia keluar, buka pintu dia pun keluar. Kemudian buka pintu saya pula untuk saya masuk. Saya kata, siapa orang tua ni? Rupanya bukan calang-calang orang. Maksudnya kalau pemandu buka pintu dia tu dah syarat kan. Kita ada juga pemandu tapi buka pintu sendiri. Belajar tu 2 bulan intensif belajar. Saya carikan budak Fakulti Islam yang baik-baik tu, yang UKM tu ngajar dia Quran, belajar. Alhamdulillah 2 bulan boleh baca Quran. Last kali dia buat satu decision apa? Ustaz, saya stay kat sini. Orang banyak duit kan, dia beli rumah semedi, terus beli rumah di situ untuk follow kuliah saya lah, kuliah tadabbur Quran ni lah untuk follow. Alhamdulillah. Lama-lama sekali dia tanya, Ustaz jealous tak tengok saya naik kereta macam ni? Kata, jealous juga. Ustaz nak tak? Kata, nak juga. Bawa pergi NZ Well di Kapar tu, dia pergi kereta yang sama.
kata dia. Tuan-tuan jangan jealous sebab tuan-tuan tak menyampaikan Quran, sebab tu tak dapat. 3 tahun Ustaz kita guna kereta paling besar tu. Lepas tu dah jemur dah, nak parking, nak reverse tu, parking tu tak muat tu. Kalau parking kalau ada kereta sebelah tak muat. Dia pulangkan balik, dia kata tak apa, pergi jauh mana-mana Ustaz telefon, saya hantar kereta dengan pemandu. Kalau pergi Taipei macam tu lah. Kereta yang buka pintu dia belaga tuan-tuan. Tuan-tuan carilah kereta apa cuma plat je, plat dia warna putih bukan warna kuning. Biasanya kereta tu plat dia warna kuning. Tapi bukan tu yang saya carilah. Tuan-tuan yang tak patut hari ni daripada Kuala Pilah ni datang bawa lah kereta sendiri, ngantuk-ngantuk, patutnya pergi jemput lah kan. Tak ada lawak. Baik, tengok Quran balik. Setelah Quran ini diabaikan tuan-tuan, berlaku ayat 30. Ayat 30 ni yang paling saya takut. Ayat 30 ni yang paling saya takut berlaku pada bangsa kita. Wa qala ar-rasul. Ini Allah kata ni tuan-tuan. Allah kata, bukan wali yang berkata, bukan tok guru yang berkata, bukan ustaz-ustaz glamour yang berkata. Ini Allah yang berkata. Allah kata, berkatalah Rasul. Setelah Quran tadi semua orang jauh, dah disesatkan tadi, dah dijauhkan tadi, maka orang tak peduli Quran lah. Orang peduli News Straits Times. Orang akan rasa tak senang duduk kalau tak baca surat khabar. Orang rasa tak senang hari ni, tak senang duduk kalau tak tengok Facebook. Tapi kalau tak baca Quran, dia tetap tenang. Setelah itu berlaku, Allah warning kita, wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna, sesungguhnya, kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Quran, Quran ini mahjura, ditinggalkan, tidak dipedulikan. Cuba tuan-tuan tengok terjemahan tu, agak-agak ni laras apa, lenggok apa bahasa dia tu, lenggok sedih, lenggok pilu, lenggok gembira, lenggok apa. Kita takut ini ayat 30 ni kena ke bangsa kita. Bila sampai situ tuan-tuan, Allahu Akbar, ni apa cerita ni, dulu-dululah masa kita baca dulu apa cerita ni, ulang balik. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Ayat tu kita tak terjemah tadi, adalah syaitan terhadap manusia itu menjadi penghina, penyesat. Wa kana syaitan. Tuan-tuan pernah tak cadang nak baca Quran lepas subuh? Hari malam tadi ni cadang nak baca Quran lepas subuh. Bila sampai lepas subuh tu didatang pula lepas zuhur boleh baca. Pernah mengalami tak? Pernah ke pernas? Dia ada S. Golak tuan, acap kali kan. Itu syaitan dia bisik. Bila sampai zuhur ngantuk pula lepas makan, lepasan tiah. Lepas Paisyak maghrib tak, sebab ada kuliah kan. Paisyak satu hari tak baca Quran, besok dia pusing balik 2 hari, kadang-kadang berminggu tak baca Quran. Walhal dalam hati bukan nawi itu aku lahir tak nak baca Quran, bukan. Dia ada macam benda, itulah dia syaitan. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, Rasul mengadu kepada Allah Ta'ala, merintih. Perkataan Melayu lah tu. Setelah aku sampaikan Quran ini, setelah buku ladi aku berdarah kerana Al-Quran, setelah gigi taring aku patah kerana Al-Quran, setelah aku terpaksa 3 tahun meminum rebus air kelopak kayu tu, kulit kayu, setelah leher aku merah kerana dijerut dengan serban kasar orang Arab dulu ni, kerana menyampaikan Al-Quran, tiba-tiba kaumku mahjura ni maksudnya ditinggalkan. Kaumku meninggalkan Al-Quran. Kena tak kat bangsa kita? Tak payah bangsa lah, kena tak kat kita? Tuan-tuan ingat, di akhirat ada 2 syafaat besar. 1 syafaat Quran, 2 syafaat Rasul. Kalau ayat 30 ni berlaku ke kita, agak-agak dapat tak syafaat Quran?
Kita tagih, yang kita doa tu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa jadikanlah Al-Quran sebagai pembela. Hujjah tu pembela, maksudnya syafaat lah. Di hari kiamat bagi kami ya Allah gitu ya. Jadi tuan-tuan, siapa yang tak peduli Quran nanti takut-takut, moga-moga Allah bagi jugalah syafaat Quran kan. Takut-takut dia menagih syafaat Quran. Quran kata, ai kat dunia dulu engkau tahu ke madlid, engkau tahu ke idgham hukum nun mati ni, engkau gerti ke ismam imalah ni bila baca Quran? Quran tanya, boleh jawab, dia bagilah syafaat Quran, dia bagilah syafaat. Hari Jumaat engkau habis ke surah Kahfi dulu? Hai, malam-malam habis tak Al-Mulk? Hai, malam-malam habis tak Waqi'ah? Quran tanya kat kita. Boleh jawab, dia bagilah syafaat. Kalau tak boleh jawab, gitu. Tak boleh syafaat Quran pula, pergi tagih syafaat Rasul. Wahai Rasul, aku umat engkau. Wahai Rasul, aku umat engkau. Rasul kata macam ni cerita. Ringkasnya, ni ustaz buat cerita untuk faham ni ya. Ringkasnya macam ni. Satu punca kat dunia dulu, satu punca kat dunia dulu aku jadi sedih, ialah bila orang tak peduli Quran. Jadi soalan, engkau peduli tak Quran dulu? Sejak engkau akil balik mukallaf, engkau peduli Quran tak? Orang baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Engkau faham tak? Surah paling pendek kan? Engkau boleh faham tak apa maksud inna syani'aka huwal abtar? Kalau jawapan dia tak boleh faham, tuan-tuan, agak-agak dapat tak syafaat Rasul? Ni kena ingat sikit. Jadi kita semangat ni, ingat Rasul kan, semangat, tapi ingat tau, ingat Rasul bukan ingat Rasul, bukan macam tu. Dia ada benda tuntutan Rasul ni, tuntutan yang paling besar ialah tuntutan Al-Quran. Bila Quran ni diabaikan, tak dipedulikan, maka nanti Rasul bersedih, ngadu pada Allah Ta'ala, ya Allah, kat ujung Asia Tenggara sana ada satu semenanjung, umatnya tak peduli Quran. Kalau bola penuh 3 jam dia laburkan masanya, dihabiskan masanya. Kalau drama-drama sejam setengah 2 jam dia habiskan masanya, tak berkelip matanya. Kalau anak dia lalu depan dia marah. Siapa nama ahli gusti yang kepala dia botak, misai putih, janggut putih tu kan? Oh tahu, Madlin tak reti. Hak Hogan kenal tak? Ini saja je saya buat ayat macam tu ya. Tu bangsa kita, dia boleh kenal Hak Hogan, tapi bila tanya yadai, tak reti hukum. Siapa nak bagi syafaat kat kita? Hogan tu ke ataupun yadai tadi? Kita tanya pula siapa nama fullback, badan besar, ada jambang-jambang sikit masa zaman 80-an dulu, Piala Merdeka dulu, siapa nama fullback tu? Dia boleh jawab tu, Santos Sim. Partner dia tu Cina, kecil, rendah, tapi best main tu, dia boleh jawab. Wing kanan, wing kiri tu daripada Sabah, siapa nama dia? Kawan-kawan kita boleh jawab tu. Tak payahlah cerita pakai nombor 10 kan ya. Itu memang dah boleh lah. Tapi bila tanya tentang ayat-ayat Quran, tuan-tuan, saya baca ayat Quran ni, jangan Ustaz cerita nangkap ikan ni Sabtu. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti ta'tihim hitanuhum yawma sabatihim wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Cari tuan-tuan, jumpa tak? Kalau channel Manchester United, Liverpool, dia boleh cari, senang jumpa.
Ini tuan-tuan, ini dia sikap kita dengan Al-Quran. Seminggu pun tak jumpa mencari ayat. Sebab apa? Sebab jarang-jarang kita membaca berulang-ulang. Kalau sebut inna ashabal jannatil yawma fi syugulim fakihun hum wa azwajuhum, sambung tuan-tuan. Kita nak Al-Quran jadi macam ni lah. Bila kita sebut boleh sambung. Sebab apa? Sebab kita lazimkan surah Yasin tu. Baik tuan-tuan, bila sampai ayat ni kita pun tersangkut, tak boleh pergi tu kadza wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Tu ayat 31 tu tak boleh pergi, sebab ayat ni sangkut kita, blok kita. Jadi pergi kerak cabut tafsir. Cabut tafsir yang besar-besar ni, tengok apa makna ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Quran ini tidak dipedulikan. Apa makna ni? Maka disenaraikanlah tuan-tuan, atas sekali tidak beriman dengan Al-Quran. Kan terang-terang Quran kata innamal khamru, tu kan, sesungguhnya arak. Kan Quran kan, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkan saki baki riba kalau betul kamu beriman. Kan jelas syarat iman tu tinggal riba. Lakukan riba, no iman. Bukan tak sempurna iman di situ tuan-tuan, tidak ada iman, penafian keseluruhan. Dia penafian ni ada penafian sempurna, ada penafian mutlak. Macam tu. Berapa lama kita bergeluman dengan riba kan? Yang iman tuan-tuan bukan maksudnya kita peluk Quran ni katalah ni Quran, kita peluk, aku beriman dengan dia ni, dengan dia ni. Tak tuan-tuan, beriman maksudnya buktikan, ikut ke tak ikut ayat tu masuk iman. Sebab tu terus terang saya kata, di satu tempat dekat dengan kita ni, kawasan elit ni, bila saya tengok selempang perempuan-perempuan ni, selempang tu tahu selempang, masa tak masuk kelas agama, dia letak kat bau dia, masuk kelas agama dia tutup kepala dia. Macam ni, jadi tak tutup aurat lah maksudnya kan. Saya tengok adalah dekat 200 orang kuliah duha ni, dia kata, kalau aku tak sampaikan ayat tentang aurat ni, kita nanti tak boleh masuk syurga. Jadi nak tak nak, masa tu ada soft copy, dia ada skrin besar, saya pancah depan ayat Al-Mu'minun, An-Nur ni, ayat 31. Kita pun baca sama-sama ayat yang Ustaz baca tadilah, katakan pada perempuan beriman akhir sekali, dan labuhkanlah, tutup kepalanya hingga ke bawah dadanya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Okey, semua orang baca macam tadilah kita baca ramai-ramai. Okay, sekarang cuba sebut makna di bawah kalimah soft copy itu, yang ada makna bawah tu, sebut makna yang di bawah perkataan ni. Dia pun kita sebutlah satu-satu, wal yadribna, hendaklah dia memikulkan, melabuhkan, sebut tu kan. Kemudian okey, pergi pula Quran yang ada terjemahan tepi tu, okey, pergi pula kepada terjemahan tepi untuk faham kan. Baca pula, masing-masing baca, bukan kita yang baca, masing-masing baca. Kemudian soalan saya kepada Tuh Puan Puan Sri, Datin Sri semua, are you truly believe these verses? If you truly believe, among the believers you have to follow, otherwise no meaning you claim you believe. That's meaning for belief. You have to follow. Now what I see now, you never cover your aurat. Kita dah baca sama-sama. Sebab kat bukit sana tu Ustaz tak cakap bahasa Melayu lah, kita cakap bahasa Jawa kuliah. Kat sini bahasa Melayu lah kan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, rupa-rupanya bangsa kita bangsa yang beriman dengan Quran. So one of them lah, hands up dia, tangan dia, tanya, Ustaz, I ask you something, to be frank, is it true verse of Quran?
dengan nada, dengan reaksi itu saya faham dia bukan nak menafikan itu ayat Quran, tapi dia terperanjat tak pernah ditunjukkan ayat Quran tu. Tu gaya dia tu. Saya kata respon lah, yes, this is verses from Quran, we recite together, we look and understand the meaning together. So now don't talk long, jangan cakap panjang kan, don't talk long. Now I stop our kuliah for 30 minutes. If you claim you among the believers for the verses Quran, please go back to your home, change your clothes. Now 30 minutes, we take 5. Ustaz pun berhenti ya. Berduyun keluar pada dewan. Ingat kan, cabut lari sebab dah kena batang hidung kan. Tak, tuan-tuan, rupanya masing-masing datang balik lepas 30 minit dengan pakai tudung elok. Pergi umrah pakai tutup aurat tak? Pergi umrah kan, geng-geng ni pergi umrah 2 tahun sekali. Jadi maknanya tuan, bangsa kita beriman tetapi tak pernah dibimbing dengan ayat tu. Sebab penceramah datang duk cerita, penama cerita sana cerita sini, Quran tak pernah cerita pun. Datang melalui Rasul, cerita Rasul lahir api besar padam, Rasul ini cerita Rasul, orang kenal lah Rasul, tapi yang dibawa oleh Rasul orang tak kenal. Sedangkan intipati Rasul itu ini. Kalau kita tak tahu bentuk telinga Rasul, tidak berdosa. Kalau kenal lagi bagus, Syama'il Muhammadiyah tapi kalau tak kenal Quran, jadi itu cerita tuan. Yang atas sekali maksud meninggal tak peduli Quran, tak beriman. Jadi tuan-tuan beriman dengan Quran dah, tadabbur kita betul-betul dengan prozul ke dah sangkut dah dengan prozul on tak on? Tak on. Kalau macam tu saya kena datang lah tu COVID PKP sambung balik Kalau prozul tak boleh saya datang lah nanti. Kita ambil 32 bulan, tiap bulan tu kita buat tadabbur Quran. Ada masjid minta, jadi kita dah tak boleh dah. Ini mohon AJK Tuan Haji kekalkan Ustaz ni minggu Ahad, minggu keempat. Memang Ustaz dah blok untuk masjid ni, dah susun balik. Minggu kedua macam itu tak boleh dah sebab di Bangi kuliah dah on. Kalau Ustaz datang sini takut kena halau pada Bangi nanti. Jadi kena jadi tuan-tuan fahamlah Quran. Sebab nak beriman tu kena faham. Jadi nombor 2 tuan-tuan, tak berdiri Quran, tak faham lah. Ini ceritanya tak faham. Alhaakumut takatsur, apa makna tuan-tuan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau faham, kita jadi beriman lah. Alha tu melalaikan, kum tu akan kamu, at-takatsur tu oleh banyak-banyak harta. Ada orang umur 73 sibuk bisnes lagi untuk belikan rumah untuk anak macam tu, walhal Quran tak erti lagi. Kita faham lah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma, kemudian, latus'alunna, la ni taukid, pasti kamu akan ditanya yauma idzin, pada hari akhirat nanti, tentang an-na'im, nikmat-nikmat yang kamu kecapi. Bila lutut kuat, pinggang kuat, asyik merayau pergi melancong. Bila lutut dah longgar, pinggang dah longgar, baru kena solat jemaah, heret kerusi. Itu cerita nikmat. Lutut kuat, pinggang elok, habis nu Switzerland, Kanada, habis pusing. Solat jemaah tak kenal. Nanti Allah tanyalah, nikmat sehat lutut, sehat pinggang, kamu guna untuk apa? Allah tanyalah nanti. Ayat tu begitu tuan-tuan. Sebab itu ayat ni bila imam baca, kita jadi takut, sebab kita faham. Tak? Mata cerah, duk perhati bola sebiji pergi ke mana dalam kaca televisyen tu, dalam skrin tu. Bila mata cerah ni, mata dah kelabu, baru kenal Quran. Jadi Allah tanya nanti, masa mata kamu cerah, nikmat mata cerah ni, kamu pergi ke mana, guna untuk apa? Ayat tu beritahu kita. Kemudian kamu pasti ditanya. Itu cerita faham.
Sebab tu kami dulu cabut lagi daripada asrama penuh tu, pergi cabut lagi sekolah pondok nak belajar bahasa Arab. Tak ada target nak jadi profesor, tak ada, langsung tak ada dalam kamus nak dapat gaji belah-belah ribu, puluh ribu ni langsung tak ada hidup. Tak ingat tu. Yang ingatnya apa? Target kita apa? Habis Senawi 4 tu, walaupun tak pergi Mesir, habis Senawi 4 tu tuan-tuan, umur 19 tahun dah maksudnya setiap kalimah Quran imam baca kita boleh faham, tu je target. Belajar bahasa Arab. Jadi alhamdulillah Allah bagi nikmat tu, dapatlah ke kita. Sebab tu bila imam potong kebanyakan tadi, kalau ayat yang rakaat kedua baca tadi, apa namanya, wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Banyak orang jadi imam dia rokok kat situ. Bila rokok kat situ, kita makmum tak setujulah. Sebab kita nak berita gembira ayat berikutnya tu, fastajabalahum rabbuhum. Itu yang kita nak dengar. Tuan-tuan sama je rokok kat mana pun setuju je. Sebab apa? Sebab tak reti kan. Sebab tak faham. Kami ada tak setuju kalau imam rokok. Macam tu. Baik tuan-tuan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Apa makna tu tuan-tuan? Nak beritahu ni, inna sesungguhnya, ashab tu penghuni, al jannati tu syurga, fi tu dalam keadaan, syughulin tu busy, sibuk, fi syughulin, fakihun tu bergembira. Jadi para sahabat tanya Rasulullah SAW, gembira apa ni? Sibuk gembira. Kita ni sibuk jadi penat kan, jadi lesu. Bila sibuk tu di hujung tu, in the end of sibuk tu kita penat. Ini sibuk dalam gembira kan. Nabi kata hum fi syughulin fi iftidad al-abkar. Itu tafsirnya. Mereka penghuni syurga itu sibuk memecah dara bidadari-bidadari. Itu tafsirnya. Ini bukan tafsir lucah. Sebab itulah maknanya. Sebab seorang laki-laki itu nanti diteman oleh paling kurang berapa? 70 orang bidadari. Songeh. Bila bidadari suruh baca Quran sehari sejuzuk. Tu faham kan? Tak faham Quran. Okey, turun lagi tuan-tuan. Bila nak faham kan kena baca Quran. Tu. Berapa banyak kita kena baca Quran tuan-tuan? Ustaz jumpa dalam Ibnu Qudamah Al-Mughni, dia kitab ni mazhab Hanbali tapi hadisnya semua mazhab terima lah masa cerita Ramadan tuan-tuan, antara dalam kitab ni berapa? 11 volume tebal bila cerita tentang Ramadan, dalam tu sunat-sunat Ramadan. Jadi jumpa situ khatam Quran. Khatam Quran. Baca, dibawa satu hadis Rasulullah SAW. Ustaz pun mula jumpa terperanjat tak? Sebab kita jahil, bukan tahu apa pun kan. Baca baru kita dapat tahu. Hadis ni bunyi macam ni tuan-tuan. Mula-mula tu dinukilkan lah, wa yukrahu an yukhtamul Quran akthar min arba'ina yauman. Makruh hukumnya kalau khatam Quran lebih daripada 40 hari. Hukum tuan-tuan, hukum. Jadi hukum khatam Quran ke atas kita ni tuan-tuan, maksimum 40 hari. 41 dah kena dah makruh. Tu. Kemudian dibawakan dalil. Abdullah bin Amru bertanya kepada Rasulullah SAW. Fi kam yukhtamul Quran. Fi itu dalam tempoh, kam tu berapa lama, yukhtam tu dikhatamkan Al-Quran tu Quran lah, dalam tempoh berapa lama perlu dikhatam Quran. Qala, baginda menjawab, fi arba'ina yauman, dalam tempoh 40 hari. Kemudian bila nampak sahabat resah bila sebut 40 hari, thumma qala, kemudian baginda berkata lagi fi syahrin. Siapa tak mampu khatam 40 hari, khatamkan dalam tempoh sebulan. Thumma qala fi 20. Siapa tak mampu khatam dalam tempoh sebulan, khatamkan dalam tempoh 20 hari. Tuan-tuan dah senyum dah tu kan?
thumma qala fi 15. Siapa tak mampu khatam 20 hari, khatam 5 10 15 dalam tempoh 15 hari. Thumma qala fi 10, khatam dalam tempoh 10 hari. Thumma qala fi 7, khatam dalam tempoh 7 hari. Walam yanzil min 7, Nabi tak turun dah tempoh daripada 7 hari. Jadi paling pantas orang khatam Quran 7 hari ya. Sebab tu kawan-kawan kita mengulang Darul Quran tu kan 5 juzuk ya, 6 hari, nanti dia tertinggal jadi 7 hari lah. Kita khatam Quran dalam tempoh berapa? Ada tak dalam 40? Sebulan tu 30 lah kan? 20, 15, 10, 7 hari. Tu 6 alternatif tempoh khatam Quran. Kita buat yang mana? Tu nak kenal tu, kita peduli Quran atau tak peduli Quran. Peduli Quran maksimum 40 hari. Tu. Cukup tak masa kita sebenarnya untuk baca 1 juzuk sehari? Sebenarnya cukup tak masa kita? Cukup. Tapi ke mana pergi masa tu? Telefon, basikal, mancing, pergi melancong yang tak ketahuan lah, melancong yang ada faedah, ambil iktibar tak apa ya. Hanya nak sonok-sonok, boring duduk Malaysia, pergi Australia, boring duduk Malaysia, pergi Quran tinggal. Kita baca Quran lah. Okay, how many pages Quran? 604. Cuba tuan-tuan tengok sampai minal jinnati wan nas, muka surat berapa? Tu ya. Divide 40. Let's say 600 lah untuk senang matematik kan. 600 divide 40, so equal 15. So average daily, average daily for our recitation 15 pages. Tolak pula nanti bila dah aktif kenduri-kenduri, bila dah buka nanti kan, nak pergi kenduri lagi lah, jauh, wali untuk urus semua tu. Jadi 1 juzuk lah sehari eloknya. Ni kalau ngam-ngam 15 nanti takut ada sehari tu kita pening kepala ke apa ke, tak terbaca kan. Macam tu lah tuan-tuan. Jadi nikmat masa Allah beri kat kita sebenarnya cukup tak untuk 15 muka surat ataupun 1 juzuk sehari? Bila jawapannya cukup, bila ditanya kita tak buat, memang tenganga lah kita. Maka nanti takut menggigit jari. Ya. Itu paling besar lah bagi tuan-tuan. Faham iman tu, insya-Allah saya yakin tengok muka tuan-tuan memang tuan-tuan beriman. Kalau kami beritahu je tentang ayat, confirm tuan-tuan terima. Tuan-tuan tak akan tolak. Betul kan? Cumanya sekarang ni, apa dia ustaz? Itu je masalah dia. Apa dia ustaz? Tu je. Yang ni ustaz-ustaz kita ni nanti di akhirat mungkin dia tak lepas meniti sirat. Sebab bagi kami guru-guru bagi kami dia ada tambah lagi tak peduli Quran. Apa dia? Menyampaikan Al-Quran. Dia ada tambah ustaz. Menyampaikan ajaran Quran, bukan menyampaikan yang bertanding dapat 10,000, dapat 20,000 pergi umrah percuma. Itu bukan, itu tak masuk dalam senarai. Ya, menyampai ni maksudnya mengajar kandungan Al-Quran. Sebab tu ustaz pilih ke surau masjid sama ada ustaz taklimatkan solat elok-elok ataupun faham Quran. Tu je. Nak cerita apa lagi? Orang minta ceramah rumah ke syurgaku. Ustaz tu semua tuan-tuan tahu dah, suami wajib mengajar isteri, ayah wajib mengajar anak. Tuan-tuan dah tahu ke belum? Habis nak diceramahkan lagi? Tak payah dah. Lepas tu ustaz ceramah ma'al hijrah, ustaz cerita hijrah. Tuan-tuan dah tahu belum hijrah tu daripada Mekah ke Madinah? Dah tahu ke belum? Nak cerita buat apa lagi? Jadi kalau setuju kalau ke pejabat-pejabat dia minta apa? Kerja sebagai ibadah. Jadi saya tanya, tuan-tuan dah tahu ke belum ni? Kerja ni nak jadi ibadah masuk syurga? Tahu dah. Ceramah buat apa? Nak buat program tahunan, nak mengisi program, tak payah bazi masa. Tapi kalau pejabat setuju, ketua pengarah setuju, saya nak pancar Quran, saya nak tunjuk mana sikit, saya datang. Kalau tak setuju, saya tak datang. Direspon balik, kami bayar ustaz. Saya pergi bukan nak kutip duit awak, saya pergi nak menyampaikan agama. Kalau setuju saya datang.
Kata okey, kutub pengarah setuju, kita pun baca ya Quran. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, Allah, Rasul, orang beriman menjadi saksi. Jadi kalau terima rasuah nanti Allah nampak begitu macam tu. Dah habis kuliah dia datang selus-selus Ustaz. Kalau dah terlajak dah 40,000 terambil ni macam mana Ustaz ya? Itu tanda orang Melayu beriman dengan Quran, betul tak? Sebelum tu integriti, datang ceramah tak baca Quran, jadi iman tak ada lah. Bila tunjuk Quran, Allah, Rasul, orang beriman jadi saksi. Wa suturadduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Kamu akan dikembalikan ke Tuhan yang tahu perbuatan nyata dan perbuatan yang sembunyi-sembunyi. Jadi pergi Switzerland ambil rasuah, masuk akaun 36 pupuk, Allah tahu. Tu yang dia datang lah. Ustaz, kalau dah terlajak Ustaz, macam mana nampak Ustaz? Itu tanda orang Melayu, bangsa kita beriman dengan Quran. Tunjuk je dia sedar. Jadi Ustaz, lepas ni jangan ceramah yang muka-muka Ustaz, tunjuk je Quran Ustaz. Memang orang terima. Dengan isteri pun bila dia ganas tu kan, tunjuk je Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala wa bima anfaqu min amwalihim. Tunjuk ayat tu yang ialah minta maaf lah. Sebab memang semua tuan-tuan yang hadir ni Ustaz yakin 100% beriman dengan Quran, betul tak? Cumanya soalan tadi je, apa yang tuan-tuan imani? Yang tu nak isi. Yang tu kita kena isi. Dan kami tambah lagi tu. Kena sampai Quran. Tambah lagi Ustaz, kena pertahankan Al-Quran. Kalau ada orang tolak ataupun seleweng tafsir Quran, tu timbul isu qul huwallahu ahad baru-baru ni ada pula tafsir hakikat batin, tafsir batin, yang tu kami pertahankan. Quran tafsirnya yang muktabar tu, dijelas oleh Rasul, disampaikan oleh para ulama yang muktabar. Mana yang cuba tafsir Quran ikut mimpi dia, ikut penggalian secara otak dia, kita tolak. Tak kira siapa dia, tak kira kumpulan mana, siapa cuba tafsir Quran ikut otak dia, memang kita tolak. Sebab Quran ini autoritinya ialah ahli-ahli tafsir dulu, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Qatadah, Ad-Dhahhak, itu nama-nama ahli Quran dulu Kalau tak ada tafsir oleh mereka, jangan pandai-pandai. Kami kena pertahankan Al-Quran. Tuan-tuan pun kena sama-sama lah setelah kita faham itu kandungannya, kita pertahankan lah, walaupun melibatkan nyawa. Sahabat kami 2 orang, sama di Azhar dulu, sama umur, balik ke bekas jajahan Soviet sana tu, kampung di sana, balik sana. Kat sana hanya ada Quran yang macam kita tak ada terjemahan ni, Quran saja. Kerajaan Rusia tak pernah marah bila Quran saja, bila Arab saja tu tak pernah marah. Dibekalkan lagi, dibuat masjid, dibekalkan Quran. Jadi sahabat kami ni faham antara tak peduli Quran, tak faham Quran. Jadi mula menterjemahkan Quran ke bahasa mereka lah, untuk bangsa dia, kampung, orang kampung faham, terjemah. Apa berlaku tuan-tuan? Bila kerajaan tahu, tangkap dia. Itu cerita dia. Tangkap dia, hilang lah, beberapa bulan hilang, tak ada dalam masyarakat. Kemudian dilepaskan. Apa berlaku tuan-tuan? Sebelah mata dah hilang, dah dicungkil. Ini mereka. Kami tuan-tuan datang masjid mengajar, dapat duit lagi. Tak mengajar juga, memang dalam neraka lah. Hilang. Terus usaha dia lagi, dia tak berhenti sebab dia nak pertahankan Quran ni. Dia terus usaha menterjemahkan lagi. Dalam setahun lebih hilang pula, diberitahu kat kita, hilang balik. Kemudian beberapa bulan dia lepaskan balik. Dua-dua mata dah hilang. Tu cerita sana. Sini ni, sebab tu sini, siapa pendakwah yang tak menyampaikan Quran, memang dia tak selamat. Tak selamat di sana. Selamat sini kat raya dapat 1,500 sekali ceramah, dapat 2,000 sekali ceramah, selamat. Tapi kat sana dia tak selamat. Sebab tuan-tuan dahagakan ajaran Quran, betul tak? Tuan-tuan tak dahaga cerita lawak-lawak kan? Jadi dia terus lagi dengan murid-murid dia terus lagi dengan ilmu dia tu tanpa mata nampak. Sebab tu kami, masa peristiwa ni berlaku, kami sedar kami kena hafal Quran. Sebab suatu hari nanti mata mungkin tak nampak. Jadi usaha tuan-tuan, sibuk macam mana baik, kena ingat.
Sebab tu tuan-tuan cubalah hafal-hafal sikit Quran Kalau tak dapat banyak pun dapat dalam 30 juzuk pun jadilah. Baik tuan akhir sekali tuan-tuan dia usaha ni pertahankan sampai melibatkan nyawa. Dia usaha dia tu last sekali kena, walaupun dia menyuruh dalam hutan membuat usaha ni, akhir sekali dapat ditangkap juga maka hilanglah terus sampai sekarang tak jumpa. Dia bertahan Quran. Maksudnya dia di akhirat nanti untuk dapat syafaat Quran senang dia jawab, nyawa aku hilang kerana Al-Quran, aku peduli pada Quran. Senang kan? Kita senang nak jawab mata aku rabun kerana lama nonton TV tengok bola, mati takkan dapat syafaat Quran. Mata aku rabun kerana lama tengok telefon, Facebook, Twitter, Instagram, macam-macam internet. Quran tak dapat syafaat. Nampak tak nampak apa yang Ustaz cuba beritahu pagi ni tu yang kata special sikit kalau sebut tu. Jadi di samping solat, maka Quran ni kita kena take care bermula hari ni kan. Kalau kita tak cukup baca, usahalah mak Ustaz memang lepas subuh sampai pukul 8 tu kita tak benar cucu diganggu dia. Kita ambil mak ni duduk dengan kita tak benar cucu ganggu dia. Jangan kacau, jangan ajak dia bergurau, jangan apa, dia kena baca Quran. Kita belikan Quran tuan-tuan, saiz ni, saiz besar, saiz yang RM280 saiz yang imam baca tu kan, belikan. Ada yang warna-warni tajwid, ada, susun kat meja tingkat bawah tu, kita susun atas meja tu. Tuan-tuan kat rumah susun piala kan, pingat-pingat kita susun Quran kan. Jadi bila dia boring Quran yang tak ada warna-warni tu, kita dah tak apalah mak, tutuplah Quran tu, ambil yang warna-warni tu, nanti hilang boring. Supaya dia dapatlah sehari satu juzuk. Rumah pun sama kan, jangan nak sibuk ngemas dapur, masak kat dapur banyak sangat. Kita tak kebulu nak makan. Makan banyak tak elok, nanti ngantuk, tidur banyak kan. Bacalah Quran. Sebab kalau dia tak baca Quran, kita tak boleh baca untuk dia. Kalau dia tak siapkan sarapan, kita beli kat kedai, kadang-kadang lagi sedap pada dia masak. Gitu. Banyak pilihan. Orang perempuan jadi nanti pagi ni tak payahlah buat sarapan cakap kat abang nak baca Quran ni bang. Abang marah tak? Abang marah tak? Abang tak marah, dia tak datangkan, ya Allah syukur dah ada isteri yang rajin baca Quran. Yang aku rasa rugi, ya Allah ada seorangnya, kalau ada dua lagi bagus. Dah lah, itulah nak beritahu ni, boleh faham nanti insya-Allah. Jadi kelas bahasa Arab, siapa belum join lah. Ni untuk ke arah faham sikit kalimah-kalimah Arab kan, supaya nanti bolehlah faham Quran tu. Kalau dah ramai sangat online ni, susah nak bincang, buatlah 2 kelas tu aja. Cari ustaz lain yang boleh mengajar gitu untuk faham Quran Baik, 5 minit kita bagi, tak sempat nampaknya nak buka aku ni, minta maaf sebab benda ni penting nak beritahu. Ada apa-apa perbincangan, silakan tuan-tuan. Macam mana? Oh duduk TikTok kan. Ni ada soalan tuan-tuan ni, kita jawablah sekejap. Kita jawab sekejap. Buka buku muka surat 164. Ini cerita TikTok viral, WhatsApp duduk iftirash 5%. Bolehlah tuan-tuan tolong clear dengan kawan-kawan mana cermin mata. 164 muka surat. Okey, tuan-tuan dah faham sekarang yang ustaz bawa bukan solat yang sah, tetapi solat yang sempurna Okey. Majlis tu berlangsung sehari suntuk 8 pagi 5 petang tu, tapi rakaman tu 1 minit jadi sebelum-sebelum tu semua orang dah faham dah. Solat ni mesti sempurna. Jadi bila duduk dalam solat, antara 2 sujud, duduk tayat awal, maka untuk sempurna dia kena buat perenggan 2 tuan-tuan.
Walau apapun cara duduk ketika membaca tasyahud dan duduk lain dalam solat, maka solat adalah sah. Jadi duduk antara dua sujud tadi kat luar tuan-tuan, sebab tadi ada yang masbuk kan ya. Bila ustaz dah habis, ustaz ternampak kaki dia terbalik. Biasa kita letak kaki kanan atas kan, kiri pula atas. Tu ada yang duduk macam tu. Baik. Jadi apa cara duduk pun bersila, berlunjur, bersimpuh sah. However type. Okey. Tetapi ketika tasyahud awal disunatkan duduk iftirash. Ini termasuk duduk antara sujud di belakang sana tu. Sebab sini clear, jadi saya buka sini lah. Apa di iftirash? Duduk di atas buku lali kiri. Kiri tuan-tuan. Tu satu sifat iftirash tu untuk sempurna. Sifat yang pertama, duduk atas buku lali kiri. Jadi orang tadi duduk atas kaki kiri, bukan buku lali kan. Baik, setelah melintangkannya, jadi kita dah tunjuk dah dulu sebelum PKP dulu kan, kaki kiri kita kena ikut saf ni tuan-tuan, melintangnya, bukan ke belakang. Bukan lunjurkan kaki itu ke belakang. Okey, dua, lagi belakang tapak kaki menghadap lantai. Ini semua jadilah. Kaki kiri orang tu tadi, kaki kanan dia lekat kat lantai, dah hilang lah. Tiga lagi, seperti mana nyatakan, okey, lepas full stop, kaki kanan pula ditegakkan. 4. Okey, sambil hujung jarinya menghadap kiblat. 5. Jadi iftirash ni dia ada 5 sifat. Yang ni kita kena hafal tuan-tuan. Duduk atas buku lali kaki kiri, lintangkan kaki kiri tu, jangan lunjur ke belakang. Lepas tu belakang letak ke lantai kan, belakang ni, ini tapak, ni belakang lah, ke lantai. Lepas tu kaki kanan tegak, ni hujung jari kaki ni semua ke kiblat. 5 hafal. Jadi untuk faham sempurna tu, jadi kita bawa lah markah. Kalau 5 markah 100, 1 tu berapa sifat dia? 1 tu 20 dah faham. Jadi kalau dibuat hanya ada 1 sifat saja, belakang kaki je yang lekat ke lantai, kaki kanan tak tegak, ujung jari tak ke kiblat, duduk pula atas tumin, bukan buku lali, 1 sifat je dibuat. Berapa dia dapat? Dah faham. Itu cerita markah-markah. Kalau dia duduk tadi macam tadi, atas kaki kiri, belakang kaki kanan yang ke kapet, tegak pun tak, jari tak ke kiblat, semua tak ada. Berapa markah dia dapat? Elek. Itu yang cerita elek. Markah sempurna dia tak ada. Solat dia sah tak? Sah. Sebab apa cara duduk sekalipun sah. Jadi kalau tuan-tuan nak potong-potong video, cuba potong ikut yang orang boleh faham lah. Jangan potong orang boleh salah faham kan ya. Jadi tolong sampailah kita ada rakaman ni, tolong sampai kat sahabat-sahabat kita yang bertanya lah. Kita nak jelaskan duduk dalam solat yang sempurna, yang tamatan. Kita dah sebut dah kan, fa in wujidat tamatan kubilat wasairu amalihi. Kalau didapati solatnya sempurna, maka solatnya diterima dan sekalian amal solehnya diterima. Ceritanya tamatan, sempurna, bukannya sahatan. Bukan sah, bukan sahat. Jadi bukan solat yang sah, solat yang sempurna. Itu yang kita nak cuba ulang kaji lah. Tuan-tuan pemandai dah bagi markah tu kan. Jadi markah itu bukan pahala, markah tu nak faham tahap kesempurnaan. Wallahu alam. Ada lagi tuan-tuan perbincangan? Ingat nak baca soalan, lupa nak tangkap gambar. Dan insyaAllah nanti kita jumpa lagi di lain kali. Dengan izin, teruskan usaha sempurnakan solat dan peduli Al-Quran insyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pagi ini kami pohon, jadikanlah kami sebagai orang yang peduli kepada Al-Quran. Gerakkan hati kami ya Allah, beri kami tenaga dan peluang untuk membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Quran di waktu pagi, waktu petang, waktu siang, waktu malam. Agar ya Allah di akhirat kelak Engkau jadikan Al-Quran ini sebagai pembela bagi kami. Sesekali ya Allah, jangan Engkau jadikan Al-Quran ini sebagai punca Engkau melaknat kami.
Allahumma ya Allah, setiap huruf Quran yang kami baca, ampun dosa kami, ampun dosa kedua ibu bapa kami. Setiap huruf Quran yang kami baca, angkat darjat kami, angkat darjat kedua ibu bapa kami. Setiap huruf Quran yang kami baca, benteng kami daripada neraka, benteng juga kedua ibu bapa kami. Ya Allah, kelalaian kami sebelum ini, kami pohon ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunkan segala dosa kami. Jangan ada walaupun satu dosa Engkau tangguhkan ampunnya melalui sesaan neraka di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum